kita nak support yang atas kita, which is parents kita. So adakah benda tu relevan? Generasi millennials ni dianggap generasi yang entitled because dia dapat semua benda, dia rasa dia berhak untuk dapat lagi semua benda. Mungkin kita boleh tanya kat ibu bapa kita juga, masa dapat kita dulu, ada ke berharap sebenarnya untuk kita support diorang lah one day? Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Dan kembali lagi kita ke episod 4 4 untuk Vocast season inilah. Season ni. Okay, so kita nak cakap topik hari ni, mungkin topik ni dia famous dekat tempat lain. Dia famous dekat negara seberang lah, yang mula mencakap tentang benda ni kan. Tapi benda ni pun bagi aku rasa macam menarik lah, iaitu generasi sandwich. Bukan. Sebenarnya to be honest, first time aku dengar ayat ni. Kau first time? Aku first time. To be honest sandwich. Lah, sebelumnya aku tak pernah dengar pun. Kau tak pernah dengar sandwich? Aku pernah dengar lah. Tapi to be honest, generasi sandwich kan, sebab sekarang kan banyak gila terms kan, millennial, Gen Z. Tak tahu ada generasi sandwich rupanya. Kan? Kita cukup ke kat sini semua? Ada millennial, ada boomer, ada juga. Saya bukan boomer. Saya bukan boomer. X X Factor. Millennial siapa Aiman? Millennial, aku millennial. Okay. Kita orang dua millennial. Intan bukan millennial. Intan Z lah. Z. Bukan Alpha lah. Bukan Alpha. Alpha Bawah-bawah Alpha. So generasi sandwich, dia punya pemahaman adalah, maksud dia dulu lah. Kita buka dengan maksud dulu. Sebelum nak tahu dulu lah. Intan tahu ke generasi sandwich tu apa? Tahu? Baru tahu semalam. Buat research lah semalam. So hari ni banyak boleh mengeluarkan. Tak ada lah. Kita baca macam tu je. Tapi sandwich tu apa sebenarnya? Sebab Subway pun ada. Tak nak sandwich. So kalau kita nak tahu, sandwich tu adalah roti, isi dan roti lah lagi sekali. Betul kan? Yes. So sama jugalah generasi sandwich tu. Maksud dia adalah 3 generasi daripada diri sendiri. Atas sekali ibu bapa. Lepas tu diri sendiri, tengah-tengah, dan bawah sekali anak. Kita adalah orang yang tengah-tengah tu. Kita adalah isi dia tu. Jadi kita yang kena untuk tanggung atas dan bawah tu. Jadi kita adalah orang yang tersepit lah. Tapi maksudnya orang yang kahwin kan? Orang yang kahwin dah ada anak. Sebab melalui pemahaman aku, sandwich tu adalah sebab dia akan tanggung anak dia juga. So maksudnya dia apply dekat orang yang dah kahwin ke ataupun... Tapi mungkin orang yang single, dia tersepit dari segi lain juga. Ada juga Aiman, kucing. Nak bagi dia makan kucing. kucing. Dia nak tanggung tanggung kucing. kucing. Tapi dalam kata lain, yang di tengah-tengah tu lah. Yang di tengah-tengah tu. Yang di atas iaitu apa, di bawah tu adalah tanggungan dia. Sama ada anak ke, kucing ke. Okay. Sebenarnya di Malaysia, term sandwich ni, generasi sandwich ni tak begitu ni sangat, sebab benda ni dah ada memang sekian lama. Betul. Cuma dia tak diberi term je kan? Dia tak diberi term dan kita tak bincang tentang perkara itu sebab secara resamnya orang Malaysia memang macam tu. Macam tu lah. Ya. Cuma Indonesia baru pick up benda ni kan. Di barat dah memang dah 10-12 tahun dah cakap pasal generasi sandwich ni. Dia mungkin benda tu dah lama ada, tapi generasi sandwich tu sendiri mungkin adalah term yang diorang create untuk nak tunjukkan, itu mungkin adalah terms yang paling tepat lah untuk tunjukkan yang benda tu dah lama berlaku lah. Okay. So macam mana dia boleh istilahkan sebagai generasi sandwich sebenarnya? Kenapa tak generasi kuih lapis? Yang dia ada layer juga lapisan. Tapi kenapa sandwich? Tak, sebab term ni memang berasal dari bukan negara kita, bukan negara jiran kita tak. Dari sebelah sana 1987 ke bila tak? Dah lagi. Kita tak baca. Wow. Tak terbaca. Sebelum 12 tahun dia lagi lama. Terbaca. So 1987, 19 berapa tak? So benda ni mungkin dari Eropah. So dekat sana tak ada kuih muih. So dia orang makan sandwich. Okay. Okay, baik. Nota awak selamat. In term of generasi sandwich yang kita bincang ni, sebenarnya dia lebih kepada, dia bukan sedap, dia lebih kepada beban. Tapi sebab apa beban? Sebab
source of income dah dia. Dan dia perlu supply source of income tu dekat dua macam roti kan. Anak satu hal, dekat parents pun satu hal. Parents dia dah kena supply emotional, dia dah kena supply daily task sebab diorang dah tua, maybe tak dapat nak ni kan. Lepas tu financial pun sama. Dekat anak pun sama. Financial dah benda paling penting. So benda bagi aku dia bukan sedap, dia beban sebenarnya. Maknanya kita faham lah, tak kira sama ada analogi ni tepat sandwich tu yang mana lebih bermanfaat sebenarnya, tapi yang cuba disampaikan ialah yang tengah-tengah tu macam terhimpit disebabkan tanggungjawab untuk ibu bapa dan juga anak-anak ataupun tanggungan dia lah. Ni saya nak tanya korang dorang sebab dekat sini yang single saya dengan Intan dia. Bujang. Korang kan dah kahwin kan. So ada tak terjadinya benda ni? Generasi sandwich. Abang Eli dulu ke? Saya tak perasan adanya generasi sandwich ni sampai producer kata jom kita carry topik ni kan. Lepas tu baru saya research lah. Dan saya sedar benda tu dalam kelompok orang Melayu, benda tu dah memang ada. Cuma kenapa benda ni mungkin semakin meningkat sebab kos sara hidup dah meningkat. Kan gaya hidup dah lain. And then demand semakin tinggi. So yang tengah-tengah yang kena support atas dan bawah ni jadi semakin tertekan lah. Kan. So macam bukan kos sara hidup you yang tengah-tengah yang ada keluarga nak to care for your parents pun kos dia juga. Anak-anak sekolah pun kos juga. Betul. Kan? So macam seolah-olah you tak boleh enjoy your, orang kata productive life tu bukan produktif untuk diri sendiri tapi produktif hanya untuk feed the up and lower ni tau. Betul. And macam aku pula mungkin tak terasa lagi sebab parents masih kerja. And diorang masih memang semua benda diorang boleh buat lah, senang cerita. Belum lagi untuk care yang lebih itulah sebab diorang pun masih muda lah. Orang kata tak adalah muda sangat, dia orang umur parents kan. So jadi tak terasa sangat. So just mungkin roti atas tak ada. Ke awak tak rasa sebab awak masih lagi kira roti di bawah baru nak jadi patty? Saya mungkin roti di bawah. Dia tak masak lagi. Belum lagi ada tu sebab masih lagi di bawah. Adalah bagi parents juga tapi bukan bagi yang untuk keperluan. Dia lebih kepada untuk bagi tambah-tambah dia orang je. Tapi kan benda ni adakah dia lebih terkesan dari segi majoriti lah kepada lelaki je? Sebab bila berkahwin, lelaki kan ketua keluarga. Ni nak pick up balik topik lupa episode lepas tak ada kan? Tak ada. Okay. And then lelaki tu lah yang akan tanggung makan minum isteri, family. Dan kalau ada ibu ayah akan tanggung. Yang perempuan bukan tak cakap tak tanggung ataupun tak tolong husband semua tu. Cumanya mungkin kurang sikit lah. Sebab yelah lelaki yang akan prepare semua kan. So mungkin kalau saya sendiri tak risau sangat sebab walaupun dah misal kata dah kahwin dan dah jadi mak semuanya. Mungkin akan bagi duit dekat parents dengan anak semua. Tapi dia lebih kepada lelaki. That's actually a good point sebab tu barat yang angkat benda ni. Sebab mata pencarian tu dua-dua lelaki dan perempuan. Kan jadi bila kos hidup meningkat dan sebagainya, dua-dua ni rasa tertekan. Kan nak tanggung mak ayah aku, mak ayah mertua aku, anak-anak pun kena tanggung sama-sama kan. Macam sebab saya kata orang Melayu dah memang dia tahu bila dia kahwin dia kena tanggung mak ayah dia dan juga ni. Jadi benda tu bukan isu pun. Cuma terasa sikit dah terpick up naratif orang jiran sebelah Indonesia sebab dia start carry benda ni dan kita rasa benda ni pun mungkin tempias kena kat kita sebab kos sara hidup dah meningkat kan. Actually it's really a norm sebenarnya. Tapi relevan ke kita nak questioning benda tak nak bawa nak question ni pun satu hal tak. Nak kita nak support yang atas kita, which is parents kita. Sebab aku rasa in term of moral support boleh, tapi in term of financial support. Sebab aku rasa sekarang dengan macam Abang Ili cakap tadi kan, kos sara hidup, ekonomi yang beban sekarang, semua barang naik kan. So kita pun kena fikir pasal diri kita dulu sebelum orang lain. So adakah benda tu relevan untuk sekarang lah, untuk orang kata sekarang 2020-2023 kan. Kalau macam dulu maybe lah kan, zaman-zaman 90-an ataupun 2000-an tu untuk kita tanggung parents kita. Saya rasa sebab dulu Gardenia pun 50 sen rasa. Gardenia coklat tu kan. Sekarang dah ingat roti Gardenia tu. kan.
Yelah, dia bergantung dekat macam aku cakap tadi, financial dia tu kan. Contohlah kalau yang roti atas tu, dia roti mahal, dia baguette. Dia roti Perancis, mahal. Kan? Jadi rasanya tak perlulah kita, dia tak jadi sandwich lah. Kita dah tak perlu untuk jadi sandwich lah. Untuk jadi isi tu lah. Sebab dia dah ada keupayaan sendiri. Yelah. Untuk dia tanggung sendiri. Itu untuk ibu bapa yang dah bekerja. Kalau yang tak bekerja, yang dah tua, yang tak ada duit pencen, itulah dia. Itulah yang jadi masalah. Yes. Sebab tu term tu dah mula terpakai di Malaysia. Sebab sekarang ni anak-anak muda sekarang, generasi taklah mungkin Aiman, Helmi, Intan punya generasi ataupun selepas ni, yang kerja tetap tu bukan priority. Kan, pencen apatah lagi belum tentu ada kan. Savings pun mungkin susah kan. You just want to live your life now, dapat duit untuk makan dan untuk hobi sikit ataupun untuk pergi melancong. So tiba-tiba jatuh cinta nak kahwin. Dah kahwin nak anak. Lepas tu tengah prepare untuk anak, kita tak sedar mak ayah kita semakin tua dan dah tak bekerja. So mata pencarian tu dah kena ke atas dan ke bawah. Itu kata mungkin tempias sudah dah terasa di Malaysia sebab keadaan cara kerja sini. Macam zaman kami dulu, pekerjaan tetap tu adalah suatu yang memang kita cari. Bila dah kerja tetap, alhamdulillah, at least ada KWSP ataupun yang kerja kerajaan ada pencen kan. Dah tak ada masalah. Sekarang ni macam gig economy semua. Yes, you can make a lot of money if you work hard, but you fikir tak masa depan bila you kahwin macam mana? You fikir tak mak ayah you keadaan macam mana kan? So benda tu yang saya rasa wajarlah benda ni kita bincangkan sekarang. So at least kita tahu kat mana kita berada dan where are we going from here. Betul. Sebab sebelum ni kita tak pernah pun terfikir pasal generasi sandwich ni. Sebab benda tu berlaku secara natural. Kan? Kalau contoh kita sendiri tengok kita punya natural tu maksudnya tanggungjawab lah. Tanggungjawab tu sendiri. Sebab dia bukan pasal relevan tak relevan man. Dia adalah macam contoh, mungkin kita tak tahu ibu bapa kita tiba-tiba dah tak boleh bekerja ataupun dari segi fizikal lah, dia orang dah tak larat kan. Jadi takkan kita nak tengok je, betul kan. Dia tanggungjawab kita sebagai anak tu akan keluar sendirilah secara natural, jaga dia orang, bagi dia orang dari segi financial apa semua. So bila ada terms generasi sandwich ni, dia rasa dia mungkin akan buatkan generasi sekarang ni rasa benda tu macam beban. Betul tak? Bagi saya beban lah untuk saya yang single ni kan. Dah lah single. Okay? Tak, dah lah single. Lepas tu rasa beban. Tak, sebab awak belum lalui dan tiba-tiba awak dimomokkan dengan cerita ni tau. Yang dah kahwin, especially yang sedang menanggung di atas dan juga di bawah, dia dah tahu benda ni. Sebab tu kalau tak ada generation sandwich term ni pun, bagi saya tak ada masalah. Sebab kami dididik, you tahu bila you besar, bila you kerja, tanggungan yang atas dan juga yang di bawah. So it doesn't apply this sandwich generation ni. Tapi sebabkan awak single dan awak macam tak terfikir, tiba-tiba datang pula benda ni nak dari negara seberang yang dekat dengan kita. So awak dah start mula relate. Macam mana aku nanti kan? Betul tak? Dia sebab satu lagi sebab personality saya sendiri kot. Saya orang yang suka work-life balance. Okay, bila ada benda-benda macam ni, kan kita perlu menjaga dua roti kan. So saya rasa dan saya foresee dia akan ambil banyak masa saya. Masa saya maksudnya bukanlah masa berehat ke masa apa lah. Masa yang kalau kita tengok work-life balance ni adalah kita kerja dan kita ada juga masa untuk diri kita sendiri. Sebab saya semasa untuk diri kita ni penting, sebab tambah-tambah zaman sekarang mana mental health adalah isu yang paling penting sekarang. Kan? So bila kita kena menjaga dua benda tu, so dia menambah beban dan dia akan memberi kesan. Kalau orang kata awak selfish sebab berpindah macam ni macam mana? Yes. Sebab tu dia single Meli. Sebenarnya term je saya egois lah. Saya egois lah. Cuma selfish lah. Nak sedap egois, selfish. Kali. Dia banyak awak mementingkan
diri sendiri, mendahulukan diri sendiri. Yes, tapi bukanlah bermaksud saya akan membiarkan parents saya narsisis. bergelantangan tak ni apa, tak adalah macam tu. Kan, sebab kita berbalik kepada diri kita sendiri lah. Kita pun membesar dengan duit diorang, kita pun membesar pun dengan jasa diorang, dengan tenaga diorang. Tapi apa-apa pun bagi saya kepentingan adalah untuk diri sendiri dulu sebelum pada orang lain. Itu yang saya maksudkan. Tapi mungkin one day ada seorang gadis yang mampu mengubah Aiman. Mengubah mentaliti Aiman. Buat ni teaser tau. Iklan. Okay. So saya ni suka tengok cerita Korea. Okay. Cerita Korea lah, Korean Oppa. drama. Oppa. Patut muka macam Korea. Terima kasih man. Annyeonghaseyo. Jadi dekat dalam cerita Korea ni, diorang ini cerita Korea lah, tapi mungkin dia kena juga dengan negara-negara lain juga. Lebih-lebih lagi Asia lah. Ada yang bawa parents duduk sekali lepas dah kahwin. Jadi dia muncul macam apa ni, tak tahulah nak cakap ideologi ke apa ke, parents tu menyuruh anak dia untuk berkahwin dengan orang yang kaya. Okay. Sebab dia akan lebih senang lah untuk dia tanggung nanti. Maksudnya dia dah tahu. Dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah. Maksudnya dia nak suruh orang tu kira sama ada son-in-law ataupun apa, selalu son-in-law lah. Sebab dia takkan yang ni kan, yang perempuan yang tanggung. Doktor-in-law habis lah, kacau lah. Doktor-in-law habis lah. Yang tu memang anak sendiri lah. Tapi yang tu, yang cari son-in-law tu yang kaya-kaya. Rasa macam agak-agak lah kan. Dekat Malaysia ni akan jadi macam tu. Salah ke pemikiran parents dia macam tu? Dia tak salah, tapi yelah, macam kami rakyat marhaen juga deserve untuk dicintai. Sebenarnya dia akan salah kalau kita yang berada di lelaki yang di reject tu. Tapi kalau kita as parents, kita tak salah benda tu. Aku nak yang terbaik untuk anak aku. Tapi kalau kita yang kena reject, salah. Benda ni tak patut. Betul lah. Bukan opportunist benda tu. Siapa? Parents, kalau parents yang macam tu. Aiman, siapa saja dalam dunia ni yang bukan opportunist? Cuba beritahu saya. Siapa? Saya. Awak tak opportunist. Kita akan buat semua benda dalam dunia ni, dalam hidup ni, untuk kepentingan diri kita, betul tak? Betul. Dan kenapa parents tu nak yang terbaik untuk anak dia? Sebab memanglah at the end of the day, ROI dia, return of investment dia, dah masuk ekonomi lah. Dia akan dapat manfaat juga. Kan? Tapi isteri ataupun anak dia terjaga oleh suami yang berkemampuan. Sebab tu jangan terlalu layan sangat cerita cinta-cinta ni. Kan? Memang dia boleh berpuisi, tapi kalau dia tak bagi makan, tak boleh beli beras, susah juga kan. So okay, bukan kata awak selfish ke apa, tapi itulah kita. Kita memang akan fikirkan diri kita lebih dahulu kan. Saya bagi satu analogi kan. Kalau naik kapal terbang, kan pramugari ke ataupun cabin crew akan cakap, kalau in case of emergency, kan corong oksigen akan turun kan. Dia suruh siapa pakai dulu? Wanita. Kalau ibu yang ada anak, dia suruh pakai siapa pakai dulu? Anak. Kita pakai dulu. Diri kita pakai dulu, baru pakai anak. Jarang naik kapal terbang. Jarang. Tok cerita Korea kena ni. So in other words, you mesti fikirkan diri you, and then tapi jangan terlalu taksub dengan diri sendiri sampai you kesamping ke orang lain. Because sometimes in order for you to be happy, you have to serve other people. Actually most of the time dia macam tu. Betul. In return lah dia punya ni. Investment return punya. Betul. Because kita bukan hidup seorang. Kan? Contoh, cuba senyum kat saya. Senyum. Okay, saya tak senyum kat awak. Awak sakit hati tak? Sakit lah. So banyak apa yang awak buat tu memang untuk orang lain, dan bila orang lain return the favour, baru awak gembira. See? Macam tu. Nampak. So the point of this situation ni ialah, awak mungkin rasa, Aiman mungkin rasa terbeban ataupun bila dah tanggung isteri semua, tapi kebahagiaan awak terletak kepada kebahagiaan mereka. Wow. A real man tak ada. Tapi bukan ke saya yang pilih bahagia itu sendiri? Bukannya dia orang yang decide. Bukannya dia orang yang, saya rasa apa yang Abang Cuk sampaikan adalah bahagia saya terletak pada bahagianya mereka macam tu kan. Tapi saya yang create sendiri benda tu. Betul dia orang lah. just membalas je.
Kalau diorang tak membalas, tak bahagia juga saya. Betul, apa yang awak nak create tu untuk siapa? Untuk dia sendiri. Dia apa kita buat, okay, kenapa awak buat podcast ni? Dan misal kata awak buat podcast, orang tak dengar, orang tak tengok, awak seronok tak? Tak. See? Maknanya you do something for other people juga sebenarnya. Memang termasuklah kahwin. Memang kebahagiaan tu ditentukan oleh engkau. Kena lagi. Engkau tu engkau, tapi tanpa orang lain untuk bagi stamp tu. Stamp of macam approval. Engkau takkan rasa ini lebih kepada orang yang dah berkahwin lah, ataupun yang even dengan family pun, even dengan adik-beradik sekalipun. Contohnya macam kau tolong adik kau kahwin. Kau suka tak? Kau seronok tak? Kau happy tak? In term of pertolongan, aku rasa tak ada problem. Apa yang aku question adalah dependence tu. Kenapa kita perlu depend kepada orang lain untuk bagi self happiness kat diri sendiri? Kenapa perlu macam tu? Sedangkan kita boleh create sendiri. Sebab bagi aku, bila kita lalu depends to other people punya view, opinion, semua benda tu, dia akan bagi efek kat kita last. Betul. Lastnya. Tapi bukan semualah. Bukan semua yang orang kau depend kat orang tu akan bagikan kau kebahagiaan. Sometimes ada yang bagi kau sakit. Tapi yang bagi kebahagiaan tu, kita berbalik kepada generasi sandwich ni adalah anak, bini dan juga mak bapak. Parents. Betul. Tapi itu korang punya opinion lah. Tak, saya faham kenapa Aiman berfikiran macam ni lah. Tapi kan kita tak sedar masa kita membesar, kita dependent sangat pada orang untuk bagi kita makan, pakai dan sebagainya. Dan bila kita dah rasa cukup, kita tak nampak tu sebagai sacrifice mereka membahagiakan kita supaya mereka bahagia tau. We grew up saying, okay, aku dah dapat, thank you very much, now it's my turn to get life. Walhal masa kita grow up tu, yang pakaikan kita pampers siapa, kalau kita sakit siapa bagi ubat semua tu. Betul. Dekat mana segala catatan tu kita nak carry bila kita besar? Adakah it's your job to untuk bahagiakan saya, untuk besarkan saya? Your job is done. Now it's my turn to still get my own happiness without considering orang yang buat awak berada di mana awak ada sekarang. Nah, kau kena je. Tak, tu dia bukan Bagi. Ya, bukan nak bagi, tapi dia problem dia redor punya muka. tak sebab apa tau. Aku mungkin dari segi percintaan lah. Kalau kau terlalu depend dekat orang tu untuk bahagiakan kau pun susah. Sebab kau masih bercinta. Dia masih boleh kecewakan kau. Faham tak? Tapi kalau dari segi life keluarga kan, bila dah ada pertalian, bila dah ada orang kata akad tu, kau dah janji tau. Kau dah janji. Tapi janji tu bukan sebab semata-mata okey aku kerja, aku bagi nafkah, okey aku bagi anak-anak aku duit belanja sekolah, aku bayar apa semua. Dah. Tapi kau tak rasa ni. Sebab bagi aku achievement lah benda tu sebenarnya. Itu adalah satu achievement. Jadi bila achievement ni kau dah capai, kau seronok kan? Betul tak? Tak kisahlah apa-apa dalam hidup kau sekecil mana pun, achievement yang kau dah capai tu kau akan suka tak? Bagi aku itulah dia. Bukan nak ubah opinion kau ataupun nak cakap opinion kau salah, tak. Tapi opinion aku betul. Okay, macam ni lah. Sebenarnya kita tak boleh nampak macam kita menyerang Aiman. Tapi orang macam Aiman ni memang wujud. Betul. Mungkin sebelum kita kahwin pun kita macam awak juga. Macam Aiman juga, betul. Sebab kita fikir aku dah belajar susah-susah, aku dah dapat kerja, aku dapat gaji. Apa salahnya aku nak reward diri aku kan? But that's not how life works. Betul. Kan? Betul. Because somebody, ada pihak yang membesarkan kita. Dan kita pula nak invest kita punya kedewasaan ini untuk the next generation. Kan? Dia macam nak tinggalkan legacy lah. So macam itulah. Melainkan kalau you betul-betul dibesarkan dengan doktrin tak kisah, I'm just for myself. Itu rare case lah. Tapi bagi aku yang nampak yang problem dia adalah bila nak menanggung tu. Itu je dia punya ni. Tapi dia akan back to kemampuan kau juga untuk menanggung. Tak semestinya kau menanggung tu dari segi financial lah mungkin. Kan kalau kau kuderat kau tu banyak kan, dari segi
apa sajalah bantuan, nak tolong angkat-angkat barang ke pun tu pun masih lagi dikira orang kata memberi something lah kan. Being there lah. Being there. So okay, so kita kan tadi macam cerita pasal generasi kan. So diorang cakap macam generasi millennial sebenarnya yang paling terkesan dengan benda-benda ni. Generasi sandwich ataupun menanggung atas dan bawah tu lah. Jadi inti dia lah. Betul ke generasi millennial yang paling terkesan? Tapi generasi-generasi yang sebelum tu, generasi Abang Eli sendiri, Abang Eli pun cakap tadi, Abang Eli tak terasa sebab benda tu macam happen naturally kan. Sebab it's a bila benda tu budaya lah. Orang Melayu. Sebab kita zaman moden ni yang ada nucleus family, iaitu mak, ayah, anak. Dulu kan extended family dia duduk satu rumah. Ingat tak? Sebab tu orang kampung dulu rumah besar-besar sebab anak duduk ramai-ramai. So siapa-siapa yang bekerja akan menanggung satu rumah. Lepas tu dipanggil istilahnya isi rumah. Kan? So you tanggung, siapa yang bekerja tanggung. So back then there was no problem, not a problem. And then masa tu rumah masing-masing dah ada tanah, you boleh usahakan kalau berniaga. Sekarang ni pekerjaan dia dah lain. Mostly kerja-kerja contract basis, bukan full time. Macam saya cakap tadi lah. Jadi mungkin sebab tu kebimbangan untuk menanggung tu ada pada awak, betul tak? Macam aku nak enjoy pun tak sempat. Setakat nak pergi melancong pun dekat One World je, hotel. Jadi soalan kita punya editor tadi, dia cakap kenapa yang atas, roti atas itu ibu apalah, kena berharap dekat anak yang tengah ni lah. Kita perlu ke berharap dekat kita yang tengah ni untuk menanggung diorang. Kenapa diorang tak laksanakan tanggungjawab yang diorang kena buat kat kita, lepas tu kita sambung kat bawah aja, kita tak perlu sambung dekat atas pula. Sila Abang Eli lah. Dari dulu lah. Okay, dia macam ni tau. Ni saya cuba letakkan ni semudah yang mungkin lah kan. Kenapa kita kata syurga bawah tapak kaki ibu? Betul. Itu satu. Okay. Dan kenapa bila kita solat, kita doa ibu bapa kita. Kita doakan ibu bapa. Ampunilah dosa ibu bapaku. Yang besar aku dari kecil, sejak dari kecil kan. Maknanya itu kita ada anak supaya anak tu boleh doa kita. It's already pengharapan dah ada di situ dah. When you have a child, bila you ada anak, you harap anak you dapat doakan you, sebab bila you mati, doa tu yang akan berterusan lah, menyelamatkan you lah. Kalau you seorang yang mungkin tak baik ke apa, tapi doa anak yang setiap hari tu akan menyelamatkan you. So that's the return of investment. So yang anak pula, kenapa dia perlu balas ibu bapa tu? Sebab macam saya cakap tadi lah, yang bagi makan kau, yang pastikan, bukan bagi makan, bagi pakai pampers, yang buat kau hidup. Kan? And maybe dulu sebelum ni ada term millennials ni, the entitled generation. Semuanya untuk diri dia. So mungkin dia tak terfikir macam I do not need to return any favour, because it's your responsibility to provide. Kan? So maybe benda tu tak dirasai sehinggalah awak ada anak. Betul. Mungkin lah dah kahwin, ada anak? Belum kan? Maybe persoalan tu valid sekarang, tapi bila ada anak, mungkin awak boleh review balik soalan tu. What will you hope for from your anak nanti? So mungkin sebab tu Aiman mungkin tak nak kahwin, sebab tak nak avoid as long as possible kot. Tak, saya pun kahwin lambat. Sebab saya rasa macam saya dah susah, besar dengan susah. Saya rasa macam banyak benda saya tak dapat. So bila saya dah kerja ni, saya nak pulun semua dulu. Ketakutan saya sebenarnya, kahwin lambat ni, bukanlah kahwin lambat lah, adalah tanggungjawab. Tapi bukanlah saya takut dengan komitmen ke apa. Saya sedang berkomitmen, ada je saya bayar semua benda kan. Tapi in term of nak menjaga orang tu, saya tak rasa saya kompeten. Sebab ada satu part dalam diri saya yang saya rasa macam diri sendiri pun tunggal langgang lagi, Redo tahu kan, tunggal langgang. So
nak jaga anak orang tu, itu yang menakutkan bagi saya. Tapi itu adventure sebenarnya. Betul. Sebab engkau masuk ke satu benda yang kau tak tahu. Pergi dia ke mana. Tapi yang kau tahu, itu yang kau nak. Sebenarnya at the end of the day. Mungkin sekarang kau tak tahu apa yang benda yang kau nak tu kan. Tapi hujung nanti, at the end of the tunnel, you will see the light. Tapi aku belum nampak lagi light aku. Tunggu lah nanti. Bila aku dah nampak light nanti aku beritahu. Tapi yang ni sembang pasal aku pula. Berbalik-balik balik pada tadi. kita. Aku nak juga macam orang kata nak cakap dengan semua orang juga yang tengok, yang dengar ni. Mungkin kita boleh tanya kat ibu bapa kita juga. Apa ni? Masa dapat kita dulu, ada ke berharap sebenarnya untuk kita support diorang lah one day? Kan? Why? Kenapa nak tanya soalan itu? Tak macam soalan tu just nak tahu apa jawapan diorang. Sebab kita dah, macam saya pun, saya sokong Abang Ali cakap tadi. Sebab saya rasa semua orang pun ada tanggungjawab. Dia anak ke, dia parents ke, dia ada tanggungjawab. Dia bukannya tanggungjawab dia menghala ke satu hala je. Bukan straight je. Macam okay, kita parents ada tanggungjawab kat anak. Tak, sebab parents kita pun ada tanggungjawab kat parents diorang, which is kita punya grandparents lah. Jadi dia memang akan macam mana pun dua hala. Actually dia bukan sandwich yang roti isi dan roti. Dia roti isi, roti isi, roti semualah sampai habis. Dia macam kalau apa tu double, triple. Betul. Tapi dia kalau tanya soalan ni, mesti cakap baik aku tak beranak kat kau dulu. Rekod lepas tu masuk TikTok. Itulah konten yang kita cari. Tak, yelah, to put it simply, mak ayah mungkin akan sentak lah dengan soalan ni kan. Tak, dia macam, saya tak tahu lah, mungkin bila dah umur 40 lebih ni, pemikiran kita ialah we always do something for a reason, dan kita bertanggungjawab ke atas apa saja yang ada depan kita. Tahu, baik benda, baik orang, because ultimately apa saja yang buatkan kita happy disebabkan respons sekeliling tu. The universe respond kepada kita punya giving tu yang buatkan kita happy. Tahu, kita bukan macam aku. Okay, contohlah awak menyanyi, suara awak sedap dan awak boleh nyanyi, tapi awak nyanyi dari bilik air je. Awak syok sendiri seorang-seorang je. Awak mesti nak buat album, contoh kan, awak nak keluarkan single dan awak nak perdengarkan kepada orang. Kemudian orang suka dan awak dipanggil untuk konsert, awak dibayar dan awak dapat keuntungan dan ia menggembirakan awak. Ya, tapi kalau lepas macam tu, Intan sorry belum habis. Sorry. Okay. Maaf Puan, maaf YB. Lepas tu bila awak dah gembira disebabkan sokongan, sambutan orang ramai, tiba-tiba orang dah tak nak dengar. Awak sedih tak? Suara awak masih sedap, tapi bagi orang dah, aku tak nak dengar lah dia ni. Sedih. Dah tak relevan. Tak, orang tak nak dengar lah. Sedap benda pun orang dah tak dengar. Orang dah tak ambil pot tentang awak dah. Sedih kan? Awak, because even if you know your voice is nice, awak menyanyi pun untuk orang. Tapi kiranya kalau to put in point, Abang Eli punya point tu, maksudnya kita still lagi depends dekat orang lah maksudnya. Ya. Sama lah macam tu. Kita ada anak, mengharapkan satu hari anak kita dapat memberilah, membantu kepada balik kita. Ya, betul. Macam nak bagi duit dekat parents ke apa. Kalau macam Intan bagi apa yang mampu je lah. Tak adalah sampai macam aku kena bagi 1,000 dekat parents aku. Siapa untuk yang diorang fikir bahagia. macam tu? Bukan nak cakap yang tak ada ke mak ayah setap kan? Kau kerja bidang prima, kau kerja pastikan minimum. Tak ada kan? Tapi ni pasal beban. So bagi yang kita mampu, termampu, tak adalah sampai kita depressed, kita stress semua tu. So kita bagi yang kita mampu, dan mungkin apa yang kita, walaupun kita bagi sikit tu, dia orang dah happy. So win-win situation lah, macam dua-dua happy. So tak adalah macam kita nak bagi benda yang kita tak mampu pun. So bagi yang mampu je lah. Yelah, benda tu mak ayah memang akan faham. Saya cakap kat kawan, saya pernah mengalami situasi ekonomi keluarga tu. Memang saya bagi mak ayah mak saya bulan-bulan. Ketika saya tengah financially down, mak saya bagi balik ke saya. Betul. So saling bergantung lah. Because yes, you giving me monthly, tapi sebabkan you tengah down kan, tak apa, mak bagi kamu. Tapi bang, ada juga tapi ada juga parents yang tak faham. Dia tak faham benda tu, dan dia tak tahu ekonomi anak dia. Contoh macam, dia just tahu yang okay, aku nak beli ni, boleh tolong pump duit.
Ada juga parents yang macam tu. It has nothing to do with the sandwich generation. It has to do with the communication between mak dengan anak, mak ayah dengan anak. Kenapa tak communicate? Mungkin you pakai kereta mewah-mewah, you pakai Mustang. Lepas tu kan soalan expectation mak, Mustang boleh kan? Travel Tesla jauh-jauh. Tapi ada juga parents yang anak dia pakai kancil yang maybe dia tak tahu slip gaji anak dia berapa, tapi dia expect dah boleh beli kereta ni, boleh lah ni tanggung aku. Boleh lah ni buat bangsal rumah ke. Kenapa tak tunjuk slip gaji? Dia kalau ikutkan Man, dia kalau ikutkan, orang memang banyak macam-macam ada kan. Perangai sendiri itulah. Tapi dari segi macam tanggungjawab tu jugalah. Contohnya lah, kalau anak dia kancil, pakai kancil ke, pakai biasa-biasa, tak gaji tak besar, masih lagi boleh berkomunikasi dengan ibu bapa, cakap dia tak ada duit. Dia boleh cakap. Dia bukannya harus, wajibul gunah. Tak. Dia jadi kalau ini apa yang aku tengok kalau dia bercakap, dia overthinking, dia akan rasa macam aku akan hilang parents aku kalau aku cakap benda ni. Maksudnya hilang tu bukanlah dia macam hubungan dia orang akan kalau aku tunjuk slip gaji aku betul. Kalau tunjuk slip gaji ke atau terlalu jujur kan. Sebab in return saya rasa ada parents yang tak faham benda tu, yang still lagi tak tahu struggle anak dia macam mana. Even kita dah bercakap pun, communication ada, tapi ada juga yang still lagi dengan, sebab parents juga adalah manusia. Dan diorang pun ada ego diorang. Okay, so maknanya kalau dalam hal ni saya letakkan tanggungjawab tu kepada ibu bapa sebab tak mendidik anak dan tidak mahu memahami situasi anak. Okay, so that's the parents to be at fault. Okay, sekarang ni apa nak buat kalau parents macam tu? Bakar. tak payah layan sangat kot. Bukan tak payah layan, maksudnya macam kalau dia minta, tak layan, bukan tak layan, macam kalau dia minta lebih, kita bagi sikit dan dia cakap bulan ni tak dapat sebab ni cuba bagi macam tu, bukan macam no terus cakap dia tak faham juga macam mana. Minta buat tak tahu je lah. Malas kan ayat. Ni parents tau, bukan kalau boyfriend ke bukan boleh lah kita mana aku nak layan. Ni parents. Saya rasa mungkin nak hantar perantara yang akan boleh bagi tahu dekat dia, orang yang, sebab bagi saya parents ni dia ada ego yang aku betul. Aku hidup lama, aku makan garam lagi banyak daripada kau. Itu words yang kita selalu dengar dalam budaya Melayu lah. Betul. So tapi dalam ego diorang tu, diorang ada seorang yang saya rasa boleh dengar cakap. Dia gunalah dia sebagai ni pemuda perantara cara. Itulah. Ataupun mungkin sebab dia dah kenal anak dia betul-betul, dia tahu anak dia mampu untuk berusaha lebih daripada apa yang dia buat sekarang. So mungkin dia bukan hadap sangat duit anak dia, tapi dia nak push anak dia untuk cakap you are too comfortable. Actually you, dengan knowledge yang you ada, dengan talent yang you ada, you boleh pergi lagi jauh. So dia guna psikologi dengan cara macam tu. Dia minta duit lebih sikit. Betul. Tak, saya cakap kat awak. Apa tu? Soalan. Okay. Penutup kepada ni. The moment kita fikir negatif terhadap mak ayah kita, apa saja yang dia cakap, apa saja dia buat, kita akan bersyak wasangka. Betul. Saya bukan nak daka, okay? Soalan okay. So soalan pertama adalah macam yang Intan cakap tadi tu kan. So benda tu akan jadi, betul tak apa saya cakap? Kalau benda tu akan jadi sebab ibu bapa dah mula letak harapan. So jadi bila sebagai seorang anak yang tidak boleh memberi ataupun ada 3 bulan skip apa semua, dia akan emosi terganggu sebagai seorang ibu atau sebagai seorang bapa. Satu. Yang kedua, yang Abang Eli cakap tadi, let's say if anak itu sendiri dia bukan tak nak berusaha, but then dia sudah gembira ditakut itu. So macam mana sebagai seorang ibu bapa yang ada harapan tu tadi? Okay, number one, harapan tu memang sentiasa ada. Harapan terhadap orang lain kepada kita kan. Betul. Sebab tu kalau kita jadi parents, kita doakan anak kita anak yang soleh lah. Itu harapan tau. Because anak soleh maknanya dia akan dengar cakap ibu bapa, dia akan jaga anak. So nak tak nak, whenever you are attached to something or someone, memang kita nak something daripada dia. Contoh kita ni kita kan, kalau cakap dengan saya buat tak tahu je, sakit hati kan. So there must be a response and ni give and take punya ni. So okay, untuk menjawab yang soalan Amir yang kedua tu, apa yang
dia rasa Dia- itu je lah yang gimana. Takat Okay. je lah. Dia boleh communicate lah dengan mak ayah dia. Kalau mak ayah dia tak faham juga, maybe akan ada fasa berjauh hati ke, fasa mengajuk dan sebagainya. But at the end of the day, saya rasa kalau anak tu baik, dia akan menampakkan kepada mak ayah dia, I'm doing my best. Tapi everyone. kalau nak lagi terkesan lah, balik kampung, cakap je tak ada duit, termenung kat tingkap. Dia orang faham kau. Tak lah, Itu- maksudnya macam aku juga, aku cakap tadi lah. Tak semestinya financial kan. Dia ada banyak cara Support untuk lah, ya. support kan. Ada dulu ada drama anak yang kaya tak ada dekat rumah. Anak yang tak kaya tu, yang biasa-biasa duduk dekat kampung, Tak ada duit. tak ada duit tapi dia jaga mak bapak dia, dia jaga dari segi macam jagalah kan. So at the end of the day, yang kaya tu bagi duit. Tapi yang tak berapa kaya tu pun ada juga bagi. Sebab ukuran dia bukan dekat Duit. financial atau Yes, duit. setuju. Ukuran dia dekat tu. Tapi kita bercakap dalam konteks generasi sandwich, apa elemen yang korang rasa? That's a valid question lah. Dalam konteks generasi sandwich, lebih kepada faktor financial lah kan. Financial lah kan. Yeah, cuma tu lah, because sebab tu saya cakap topik generasi sandwich ni dia tak apply kepada Orang Melayu. orang Melayu sebelum ni. Because kita dah dibesarkan dengan, saya mahu lahirkan kamu sebagai seorang yang bertanggungjawab. Jadi secara automatik kamu akan bertanggungjawab ke atas saya sebagai bapa, dan juga kamu akan bertanggungjawab ke atas anak kamu, yang apabila besar nanti dia akan bertanggungjawab ke atas kamu dan anak dia. So flow tu berterusan tu macam tu. Tapi Bukan kita, sekadar ni lah, tapi dari segi agama pun sendiri, macam Abang Eli cakap, syurga kat tapak kaki ibu. Apa ni, kita, orang yang melahirkan kita, orang yang menjaga kita, which is ibu bapa kita tu, kita dari segi agama pun kita pandang diorang dah tinggi dah darjat diorang. Jadi kalau darjat diorang dah tinggi, takkanlah kita sebagai orang yang bawah diorang tak boleh untuk membantu dari segi apa-apa pun lah kan. Ya, tolak tepi ibu bapa lah. Macam saya cakap tadi lah, anybody around us, saya cakap, kalau awak mati, tak ada orang nak tanam awak. Sebab awak terlalu fikir diri awak sendiri. Nobody wants to take care of your jenazah. Nobody wants to ni. Macam ni. Awak punya mayat rotten kat situ je terus. Kau bukan undertaker. Teng. So sampai kita jenazah kita disimpan tu, keperluan kita pada orang lain tu akan sentiasa ada. Betul. fikirnya kita boleh break tak? Ni nak cut ni berapa? Tak, break. Break the chain. Saja kurang saja je. Punchline dia macam-macam. Saya belajar dari Aiman. Kita belajar. Rasa kita boleh break tak? Break the chains yang generasi sandwich tu. Maksudnya, kalau anak lepas ni, adakah anak kau kau dah kahwin, dia ada anak? Kita lah yang kena break. Contohnya, kita tak boleh berharap ke anak tu. Kita kena buat apa selagi mampu untuk hidup. Lepas tu anak tu kita dah bagi apa yang cukup, dia pula. The question is, cuma butil lah. Persoalannya ialah, kenapa perlu break the Betul. Sebab saya rasa perlu keluar daripada masalah tu, sebab dia, macam yang saya cakap tadi lah, dia akan memberi kesan dekat kita. Which is, kalau saya nak ajar anak saya adalah untuk kau hidup kau, aku hidup aku. Tapi kau jangan lupa siapa bapak kau. Itu je. Bukannya. Kenapa? Maknanya itu pun dah asking something dah tu. Tapi saya tak mengharapkan tanggungjawab dia sebagai seorang anak untuk menjaga saya. Okay, tapi awak nak dia dengar cakap awak. That is returning the favour. Tapi dia bukanlah in term of dengar. Dia lebih kepada kau Support. aware yang kau ada parents. Itu Okay. je. And then? Dia Acknowledge je lah yang acknowledge. dia ni bapak gua, ni mak gua, gua hidup. Okay, kalau dia tak acknowledge dia. Dia tak boleh. Dia tanggang. Kenapa? Dia kasi tanggang. Patutnya awak tak kisah. Kau kata kau tak ada aku. I've done my part. Kau anak yang soleh. Ini dah terpesong jap. Dia bukanlah maksud saya knowledge tu adalah bukanlah dia, maybe dia tak bertanggungjawab sangat dekat saya. Maksudnya saya Sangat. pandai jaga diri saya sendiri. Macam tu saya punya. Ya, tapi sampai bila man? Sampai bila man? Dia bukanlah maksudnya aku akan hidup seorang ke apa. Dia lebih kepada aku tak nak susahkan dia juga. Faham tak? Sebab aku rasa zaman kita, zaman yang susah.
Zaman ni orang kuasa ekonomi Mencabar. dia mencabar, ekonomi dia, barang naik, apa lagi. Okay. Mental health lagi punya isu semua kan. So saya tak nak dia rasa apa yang saya rasa. Sama juga macam generasi dulu. Kan selalu kan kita dengar parents kita cakap, aku tak nak rasa kau aku tak nak kau rasa apa yang aku rasa. Pergilah belajar baik-baik, pergi dapatlah 5A ke 10A, pergi universiti, kerja elok. Kau jangan jadi macam aku, kena bangun pukul 3 pagi no getah ke apa semua kan. Sama juga applykan benda ni. Cuma ini hidup aku selesa. Cuma orang kata dalaman dia macam kita ada perang emosi, kita ada mental health punya issue, lepas tu kita macam ada financial lagi kan. So dia tak nak benda-benda tu. Tapi contohlah ni just cakap je lah. Dia dah bangun 3 pagi untuk hantar kau pergi sekolah. Kau tak rasa perlu bakti kat dia? Kau tak rasa berjasa ke kat dia? Yang itu kes lain. Kan yang itu kes lain. Itu of course lah. Kena berjasa sebab parents yang macam tu. Dia tak semestinya dia perlu menoreh getah 3 pagi. Dia bangun kerja setiap hari pukul 5 pagi, pergi kerja pukul 7, naik motor, naik MRT semua, masih lagi sama dia punya value tu. Betul tak? Value dia sama kan? Dia nak bagi kau pergi sekolah. Ke ada benda yang kita mungkin tak tangkap apa yang cuba Aiman. Betul. Mungkin ada benda yang tak sebab bukan semua aku. Bukan sebab the moment nanti bila Aiman ada anak, the moment Aiman menasihatkan anak tu, kau tak payah nak suruh aku, itu saja dah satu expectation daripada seorang bapa. Mean you asking something from that person juga, from your anak. Betul tak? Itu dikira expectation. Yeah, because you, saya punya pemahaman expectation adalah mengharap sesuatu tanpa dibalas sesuatu. Kalau expectation pemahaman saya adalah mengharap sesuatu dengan diharap untuk dibalas juga. Tapi kalau without expectation adalah mengharapkan sesuatu tanpa mengharap dibalas balik. Macam tu. Kalau awak cakap nasihat kepada anak awak tentang satu perkara dan dia tak ikut, awak frust tak? Of course. Maknanya awak mengharapkan sesuatu juga tu. Tapi sekecil-kecil nasihat dia kita boleh cakap pasal kewangan, pasal moral support, pasal being there. But the moment you as a parent, you say something to your kid, kalau dia tak ambil pot, awak akan terasa sebab awak mahukan balasan, at least a response from that child. Yang saya nampak, Aiman sebenarnya ada yang dia berharap, tapi mungkin dia tak nak berharap lebih. Tak apalah. Itu yang dia kena akui sebenarnya. Itu yang aku cakap tadi. Mungkin boleh tanya dekat ibu bapa sendiri. Sebab kadang-kadang diorang akan cakap tak berharap. Kan? Tetapi kita traditionally, naturally dan everythingly, kita akan buat benda tu without even kita perasan pun. Sebab itulah mungkin ada yang cakap, baik aku tak payah beranakkan kau, ataupun baik aku tak payah sara kau dulu sampai kau belajar tinggi-tinggi. Tapi ada juga yang akan cakap, tak ada, tak harap apa-apa pun. Tapi itulah yang kita kena buat. Dia tak harap sangat, tapi kalau dia dapat, happy lah. Anak dia ingat betul. dia. Yelah, persoalan yang bermain di sini ialah parents yang terlalu mengharap kan. Terlalu mengharap. So macam mana nak break the ni. Yelah, kita tak boleh expect semua parents tu sama. Kadang-kadang diorang memang besar dengan susah. So bila tengok anak dia senang, so of course ada expectation yang dia dapat share sikit lah, a bit of the pie kan. Itu lumrah lah. Mana ada orang yang perfect. Kan? Ada anak yang mak ayah dah besarkan, semua bangun 3 pagi pergi menoreh. Anak bila dah besar, dia tak nak support langsung. Dia kata aku nak happy. Contoh lah, example kan. Aiman. Tak. Aiman soleh. So mungkin awak cakap macam ni sebab awak belum kahwin dan belum ada anak. Kan? So awak hanya lihat satu tier roti di atas saja kan. Itu pun awak rasa macam serabut. Tapi saya rasa ini as parents lah ataupun future parents. Konsep aku dah rasa susah, aku tak nak aku susah, sebenarnya memakan diri juga tau. Sebab tu generasi millennials ni dianggap generasi yang entitled because dia dapat semua benda, dia rasa dia berhak untuk dapat lagi semua benda. Benda ni bukan kita sini tau. It's a global punya phenomenon lah. Dia panggil the I generation. Ada buku dia tajuk the I generation. It's all about me. Aku patut dapat ni, aku patut diberi gaji macam ni. Sebab tu masa zaman yang millennials ni,
bila ada larian, acara larian, semua orang dapat sijil penyertaan. Semua orang dapat medal. Zaman saya dan sebelum, nombor 1, 2, 3 je dapat medal. Tak ada medal penyertaan, tak ada apa. Kau kalah lah. Sekarang sebab semua entitled untuk dapat mengecapi kebahagiaan ni, you dapat nombor apa? Nombor 70. Tak apa nah, ni sijil untuk you. So you akan rasa you akan sentiasa nak. So so parents tak instill rasa penghargaan kepada orang yang membesarkan kita. So maybe this kind of term ni wujud. Sebab tu saya cakap sandwich generation ni bagi saya tak perlu ada, because it's part of how you grow up. It's a life process. It's a life cycle. So ini ya, pengamatan saya lah. Tengok I'm not saying that millennials are wrong. Saya letakkan tanggungjawab ni kepada parents yang tak nak anak dia susah sebab dia pernah susah. So saya belajar daripada situasi tu. Saya cakap okay, aku pernah susah, anak aku nak biar dia rasa juga susah supaya dia appreciate kehidupan dia. Macam tu. Bukan aku nak aku tak nak susahkan dia seperti mana aku susah supaya dia dapat balas. Memang tak akan berlaku. Sebab the moment aku bagi kau semua benda, kau tak akan ingat. Kau akan minta. The moment aku tarik sikit, kau akan question aku. Aiman. Silap pilih tempat duduk. Bukan silap pilih kawan ni. To be honest, saya rasa Genesis Sandwich ni tak ada masalah pun untuk saya sebenarnya. Dekat 2 jam kita bincang pun tak ada masalah. Tadi sebelum cut lah. Tak ada. Dia taklah sampai jatuh negatif, dia taklah sampai jatuh positif. Tapi in term of preparation diri itulah. So sekarang kan kita tahu cabaran dia banyak, jalan dia, simpang siur dia banyak. So persiapan diri tu penting lah. Antara dia adalah maybe dalam kewangan kan. Dalam kes kewangan pula, saya rasa perlu ada satu plan yang cukup dalam setahun ataupun 2 tahun untuk bagi merasa dua lapik roti tu tak ketinggalan. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh sampai terlalu merasa beban sampai dia memberi kesan dekat diri sendiri. Sebab saya rasa bila dia dah memberi kesan pada diri kita sendiri, itu yang akan membawa Genesis Sandwich tu ke arah negatif. So untuk dia berada di middle tu, plan adalah benda-benda yang penting lah. Bukan je setakat daripada ada orang kata perancangan, tapi lebih juga ada untuk komunikasi pun penting juga kan. Sebab kita, kalau kita tak mampu, kita tak boleh diamkan diri. Sebab kita pun masih boleh lagi depend dekat atas. Sebab kalau tak ada layer yang atas tu, orang kata tak makan sandwich lah. Itu dah makan benda lain lah. Bukan sandwich lah namanya. Bukan sandwich lah nama dia kan. Jadi kita bukan, dia orang letak benda ni macam satu tekanan tau, macam satu beban. Padahal dia masih je boleh go 2 ways atau 3 ways lah kalau anak dah besar ke kan. Jadi komunikasi tu pun penting juga. Sebab financial dia dah cakap tadi. Saya tersilap ke? Betul-betul. Dan untuk generation sandwich ni, macam bagi Intan sendiri, generasi Z tak terkesan lagi lah. Disebabkan kita orang pun mungkin ada yang tak bekerja lagi, dan Intan pun baru bekerja. Jadi untuk 3 bulan gaji yang pertama ni lebih kepada enjoy diri sendiri. Tapi masih ada jugalah bagi dekat parents, tapi tak banyak. Cuma buat yang termampu tu je lah. Dan Intan pun perempuan, untuk future pun macam tak ada serabut-serabut kepala. Masih mungkin lagi boleh, enjoy the life mungkin lah. Boleh tolong juga ya, suami. Mungkin. Dia mengharap suami kaya ni. Okay. Tak jadi masalah lagi lah untuk Intan benda ni. Ya. Bagus juga benda ni kita bawa dan kita dapat lihat daripada perspektif 3 generasi kan. My take would be, saya rasa untuk X ni lah, apa-apa benda yang dilihat sebagai problem, kita akan sentiasa cari way out atau way to address it. Kan? Contoh macam, okay, kalau kau rasa kau terbeban dengan yang di atas dan di bawah,
you can choose sama ada kau nak layan tu sebagai bebanan ataupun you want to work your way. Petty kau tu kau gemuk kan. Betul. So you can choose to look at it as a concern sampai kau tak berani nak kahwin, kau larikan diri daripada mak, kau tutup phone dan sebagainya, ataupun kau buat dua kerja. Kau usaha supaya they can still, because they are family. See? A sandwich not called sandwich tanpa roti di atas dan di bawah. Kan? So at the end of the day, family matters. Fast and Furious tak? Baru dah cakap. It's all about the family. Macam tu lah. So itu cara X fikir lah. Kan? Kau sesak dengan benda ni, do something about it. Work. Macam tu lah. So kalau rasa nak layan benda ni, layanlah, larilah sejauh mana. Awak akan bawa benda tu akan sentiasa mengekori awak, dan akan ada problem lain yang akan datang pada masa akan datang. Ataupun you address the situation, you work to make sure you become a good patty for that sandwich lah. Okay, itu saja untuk topik kita kali ni. Terima kasih. Kau nak sambung lagi? Aku dah nak tutup, kau nak sambung. Okay. Silakan. Kau rasa tak kita punya topik ni dia sentuh yang atas je, yang bawah dia macam selamat sikit. Sebab kita masih lagi belum ada yang bawah. Walaupun aku dah berkahwin, kita belum ada yang bawah. Betul. Okey. Saya ada yang bawah. Ya, kita tiga. Aku sambung. Okay, so itu saja untuk topik kita kali ni, untuk podcast episod keempat. Terima kasih kepada yang telah mendengar sampai habis dekat Audio Plus dan juga streaming platform yang lain. Untuk video pun terima kasih jugalah yang stay sampai habis. Terutama producer yang tengok sampai habis. Dia first tengok video ni. Dia tengok live. Lepas tu kalau nak komen atau nak cadang tajuk pun boleh juga kan. Betul. Boleh cadang tajuk dekat komen. Dan jangan lupa like, subscribe dan share. Dan jangan lupa follow semua social media Vocab. Betul. So kita akan berjumpa di lain waktu. Dan itu saja. Selamat Hari Raya. Okay, bye.